Alhamdulillah, malam ini kita ada tetamu daripada Aceh, kita datang tetamu daripada Indonesia, daripada Malaysia, Ustaz Lutfi Muharram. Kita ingin mendengarkan beberapa nasihat dan juga at-tanasuh wa tadzakur antara satu dengan yang lain. Kita persilakan kepada Al-Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma shalli alaihi wa ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dan semua yang hadir pada majlis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawasanya para ulama itu adalah merupakan waris kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan keberadaan tuan-tuan para asatizah di sini adalah untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, yaitu untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala supaya ada satu taifah daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan tanah air untuk mendalami agama, liyatafaqahu fid-din. Dan liyatafaqahu fid-din ini bukan mujarrad tafaqquh, kerana ilmu itu dia bukan maksud li zati, kecuali ilmu akidah. Kalau orang itu belajar ilmu untuk ilmu sahaja, maka dia tidak mencapai objektif yang diturunkan ilmu itu, diturunkan Al-Quran itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Diturunkan Al-Quran supaya dengan Al-Quran itu berlaku tabsyir dan juga inzar. Orang yang diturunkan ilmu, diberikan ilmu kepadanya, melakukan muhimmah dan tanggungjawab tabsyir dan juga inzar, memberi galakan, memberi motivasi dan memberi peringatan kepada umat. Dan inilah sebenarnya yang disebut sebagai wirathah daripada anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi ilmu itu tidak dipelajari kerana ilmu itu adalah ilmu sahaja. Kita tidak mempelajari ilmu kerana minat dengan penambahan knowledge, makrifah. Saya suka untuk menambah knowledge, saya suka untuk menambah makrifah, bukan. Tetapi ulama itu disebut sebagai pewaris para anbiya. Apakah muhimmah dan tanggungjawab yang dilakukan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam? Sangat jelas, iaitu mereka menyampaikan agama. Liyatafaqahu fid-din, mereka mendalami agama, bukan mujarrad tafaqquh,
untuk mereka mengamalkan sendiri ilmu yang dipelajari. Bahkan di belakang mereka ada kaum, ada taif, ada umat. Waliyunziru qaumahum idza raja'u, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi tanggungjawabnya adalah inzar, tetapi bukanlah tanggungjawab ulama itu mewujudkan hazar. Hazar itu datang daripada Allah. Maksudnya kesan daripada dakwah itu adalah daripada Allah. Para anbiya hatta sekalipun tidak ditaklifkan dengan kesan dakwah, tetapi ditaklifkan dengan dakwah itu sendiri. Sama ada dakwah itu berkesan ataupun tidak berkesan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa ma anta 'alaihim biwakil wa ma anta 'alaihim bijabbar wa ma anta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak menguasai mereka, kamu bukan wakil mereka, kamu bukan penguasa mereka. Tetapi apakah perintahnya? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Bas, kamu sampaikan. Wa illam taf'al fa ballaghta risalatah. Jadi mafhum mukhalafah dia, wa in fa'alta faqad ballaghta risalatah. Kalau kamu telah buat ma unzila ilaika min rabbik, maka kamu telah menyampaikan. Saya selalu ingatkan para pelajar di madrasah yang kamu semua adalah wakil kaum, wakil kampung, wakil negeri, wakil negara. Tanggungjawab yang besar untuk apa yang kita perolehi untuk disampaikan. Dan ini adalah merupakan jalur dan manhaj Ba'alawi yang merupakan boleh kita katakan mumayyizat, perbezaan antara tariqah Ba'alawi dengan yang lain, iaitu ada yang disebut sebagai dakwah, menyampaikan. Bukan sufi Ba'alawi ini adalah sufi yang berkhalwah, bersuluk, bukan. Dia bersifat menyebar diri. Dia keluar daripada suluk, dia keluar daripada khalwah, dia bersama dengan umat, pergi ke India, pergi ke Asia, pergi merata-rata. Dan itu merupakan satu-satu daripada manhaj yang menunjukkan, iaitu apa yang dipelajari itu disampaikan, dakwah. Dan sebenarnya orang yang belajar agama ni tidak ada istilah tidak ada kerja, menganggur. Kalau difahami bekerja itu adalah menjawat jawatan di pejabat, maka kita akan mati akal, seolahnya kita tak ada siapa yang ambil kita untuk bekerja. Tapi bagi seorang ulama, umat di hadapan dia itu adalah tempat kerja dia, orang kampung dia, jiran tetangga dia, orang sekeliling, itulah lapangan dia, itulah majal ta'lim dia, itulah majal dakwah dia. Dia mempunyai majal dakwah yang sangat meluas dan menyebar. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita semua dan mentahqiqkan yang disebut sebagai warathatul anbiya, wariskan para nabi, menjadi pewaris kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang merupakan kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana di hari akhirat nanti ada umat Rasulullah yang duduk di atas mimbar-mimbar cahaya. Cahaya yang ada pada mereka itu cahaya Nabi, cahaya nubuwah. Tapi mereka bukan Nabi. Cahaya yang ada pada mereka itu cahaya nubuwah, tapi mereka bukan Nabi. Di belakang mereka ada ribuan pengikut. Di belakang seseorang individu ada ribuan pengikut. Ini adalah syan para anbiya dan syan para rasul, lalu menyebabkan mereka disangka merupakan nabi dan merupakan rasul, tapi mereka bukanlah daripada golongan itu. Mereka adalah umat biasa, tetapi mereka telah melaksanakan tanggungjawab para anbiya alaihi wassalam, sehingga mereka mendapat kemuliaan. Kalaulah tadi ada disebut tentang niat daripada nikah, Nabi SAW bersabda, tanakahu takthuru fa inni mubahi bikumul umama yawmal qiyamah.
hendaklah kamu bernikah, kamu akan menjadi banyak. Aku akan berbangga-bangga dengan bilangan banyak kamu di hari kiamat, dengan umat yang lain. Kalaulah bilangan, maksudnya kuantiti umat ini pun akan menjadi kebanggaan Rasulullah, kuantiti. Bagaimana kalau kuantiti umat Rasulullah itu adalah kuantiti yang ada kualiti pula, maka lebih lagi dibanggai oleh Rasulullah. Dan bagaimana pula orang yang menyebabkan kualiti itu ada pada kuantiti tadi. Sebab itu orang yang sangat disenangi oleh Rasulullah, orang yang menjadi punca hidayah kepada orang lain. Dan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau dengan sebab kita Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mana-mana manusia, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dan inilah yang kita harapkan, iaitu selalu dinasihatkan oleh para masyayikh. Kita memohon daripada Allah supaya Allah kabul, Allah terima kita. Kita tak nak diberi ilmu banyak sahaja, tak nak. Kita tak nak diberi kepetahan bicara, kita tidak mahu yang itu. Kita mahu diberi kabul di sisi Allah. Dan masyayikh mengatakan kalau seorang itu diberi kabul oleh Allah, maka Allah akan persiapkan untuk dia, untuk tugas yang dia kabulkan itu. Seperti mana Talut telah dia kabulkan untuk menjadi raja, maka Allah beri ilmu pada dia, Allah beri kekuatan tubuh pada dia. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Jadi yang penting kita mohon Allah, Allah terima saya, Allah terima saya untuk ilmu agama dan usaha agama sehingga akhir hayat saya. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jazakallahu khairan. Menekankan kepada kita semua tentang kenapa kita berada di sini, dan saya yakin yang ada di sini tidak seterusnya akan berada di tempat ini. Satu hari akan kembali ke tanah air. Diingatkan tentang apa yang perlu kita lakukan di tanah air itu bergantung kepada apa yang kita lakukan di sini. Kalau tadi disebutkan di sini at-tafaqquh, itu di sini. Bila balik nanti adalah waliyunziru, untuk kita menyampaikan. Tapi kalau kita tidak realisasikan yang pertama, kita tidak akan mampu untuk merealisasikan yang kedua. Kita tidak mungkin untuk sampai kepada peringkat inzar kalau kita tidak bertafaqquh. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau orang tak ada apa nak dibagi kepada orang lain. Jadi penting untuk kita sama-sama bermuhasabah keberadaan kita di sini, jangan buang masa. Tujuannya adalah at-tafaqquh. Kalau berniaga bagaimana? Ya mungkin kalau nak cari rezeki, tapi bukan tujuan. Bukan tujuan di sini untuk berniaga. Bukan tak boleh, tapi bukan tujuan. Antum semua di sini untuk belajar. Yang lain-lain kalau akan mengganggu belajarnya antum, jangan buat. Kalau berniaga akan mengganggu fokus mutala'ah, hadir halaqah, jangan buat. Sayang kepada antum di sini kalau untuk hal selain daripada tafaqquh. Ini Ustaz Lutfi jauh-jauh datang daripada Malaysia, kemudian pergi ke Umrah Ustaz Lutfi ya. Dia datang pergi ke sini untuk apa kira-kira ini? Kalau bukan ingin ziarah kepada ulama, ziarah kepada tempat madarisul ilm, dan untuk makluman Ustaz Lutfi ini belajar di Yaman juga, dan ini bahagian daripada Al-Wafa, mengingati tempat belajar. Walaupun beliau banyak menghabiskan masa di Hudaidah, mengingati hubungan gurunya dengan Al-Habib Umar sendiri, yang cukup rapat. Walaupun gurunya sudah tiada, tapi orang-orang yang dekat dengan gurunya diziarahi, dan itu bahagian daripada albir. Bakti murid kepada guru adalah mengingati gurunya dan mengingati teman-teman dan kawan-kawan gurunya. Dan itu yang menyebabkan keberkatan seorang murid itu kalau ingat kepada guru. Jangan lepas daripada guru. Jangan lupakan jasa guru. Jangan sudah selesai daripada belajar balik, khalas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak begitu. Tetap kita hubungan kerohanian itu adalah mesti sentiasa subur. Walihada kata Umar masa bagi pesanan kepada murid-murid yang sudah graduate daripada Darul Mustafa, katanya ukhruju bidaril Mustafa, bukan ukhruju min daril Mustafa. Baliklah kamu, atau irji'u bidaril Mustafa, baliklah kamu dengan membawa Darul Mustafa, bukan kamu baliklah dari Darul Mustafa. Kalau dari Mustafa kita tinggalkan Darul Mustafa, tapi Darul Mustafa di mana saja. Manhajnya seperti mana disebutkan sebentar tadi oleh Ustaz Lutfi tentang salah satu pilar Darul Mustafa atau Thariqah Al-Alawi adalah dakwah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Di antara amal adalah dakwah. Kemudian ikhlas, al-khauf, dan juga al-wara'. Pilar Darul Mustafa ada 3. Apa saja itu? Ilmu, suluk, dan dakwah. Semoga silaturahim Ustaz Lutfi bersama dengan rombongan menjadi sebab silaturahimnya dalam dakwah juga sesama kita. Gurunya mungkin berbeza, tapi asal usul sanadnya adalah sama. Oleh hal bahagian daripada perkara yang mustahab bagi murid adalah bersilaturahim dengan dan mengambil berkah daripada guru-guru yang lain. Karena itu juga yang diwasiatkan oleh para masyayikh kepada murid-muridnya. Faham dong? Walaupun kita sudah sudah belajar sekian lama, ya tetap kita ambil berkat daripada guru orang lain. Nah, jazakallah khair. Kita mendengarkan daripada Aceh Ustaz siapa? Abi Zahrul, Ustaz Hatta dan Abi Zahrul sebagai penutup. Kali Ustaz Hatta ada madrasah di Banda Aceh ya. Nah, Ustaz Abi Zahrul ada madrasah di Samalanga. Oh, saya pergi ke Samalanga. Nah, lama sudah pergi ke Samalanga. Ada berapa? 6.000 katanya. Yang laki-laki. Ada berapa? 3.000 perempuan? 3.000, 6.000 total semua. Pagi-pagi selepas kuliah subuh, yang laki-laki bersalaman dengan 3.000 orang kita senang. Masya Allah. Maka banyak ulama-ulama besar dahulu ketika datang santri disambut dengan ucapan marhaban bi wasiyati Rasul. Hanya mengingatkan ketika hari ini kita berada di bumi Tarim, apa yang kami perhatikan adalah di samping ilmu, amal, dan akhlak yang memang menjadi sebuah mutiara yang diamalkan oleh para masyayikh, para habaib yang ada di sini.